Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khulqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada petang yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita buat kesekian kalinya kita ditemukan dalam majlis ilmu ini. Dan cubaan untuk anak kuliah di sini ni kerap sangat dah. Cuma petang ni ada yang mencuba lagi untuk kita meneruskan pengajian kita ni. Dan anak sendirinya bila ditanya kitab apa yang sesuai untuk anak nak cakap, dan anak nak baca kitab cadang-cadangnya. Setiap kali mana anak datang di sini, anak cadang untuk baca kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kitab ininya ialah yang disebut dengan Di Sebalik Tabir Kematian. Di Sebalik Tabir Kematian ni cerita bab mati lah paling senangnya. Kerana nampak gaya macam kita ni nak mati semua ni. Jadi kita baca bab mati dah lebih cepat sikit dengan tajuk kita dan lebih catchy ataupun lebih sesuai dalam diri kita pada saat mendatang pada kita di sini. Kerana tajuk ni tajuk yang payah juga lah nak tidurnya, dan sukar juga lah untuk kita nak memahaminya. Kecuali kalau sekiranya kita sentiasa berterusan untuk kita yang belajar dan belajar, supaya kita tidak terkejut sangat di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kerana jarang di kalangan kita ni apabila kita sebut tentang mati, orang nak belajar tentang mati. Padahal hakikat kematian itu pasti akan jumpa dalam hidup kita. Tak lama dan tak jauh. Perjalanan hidup kita ini sepanjang, lagi mana kita hidup, lagi cepatlah kita mati. Lagi mana kita lama kita hidup, lagi semakin hampirlah saat dengan kematian kita. Tapi sayangnya bila kita sebut bab mati, jarang orang nak faham tentang mati. Kecuali orang-orang yang hidup dengan diberi agama ataupun orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT untuk diri dia dapat tentang kepahaman tentang mati ini semua. Sebab apa kita kena ingat pada mati ini? Kalau kita belajar dalam kitabnya, ada banyak sebab. Kerana salah satu sebab yang utama anda nak sebut Di Sebalik Tabir Kematian ini, tajuk mukadimah kita petang ni. Sebab apa kita perlu ingat sangat pada mati ini? Kerana ingat pada mati ini dia menjadi berat kepada kelajuan kehidupan kita. Salah satu di antara sebab yang kita kena faham, bila kita ingat pada mati, kita tak berapa laju sangat tentang hidup. Dipanggil hidup kita ni kan sentiasa laju untuk kita mengejar tentang impian kita di dunia. Tetapi kita jarang kita letak impian kita untuk akhirat. Nak ingatkan pada akhirat, orang kita ni sebut mati pun tak nak. Tengok van jenazah pun pejam mata. Nak sebutnya gambaran bagaimana takutnya sebut mati ni. Kadang-kadang kalau orang kita rumah dia dekat dengan kubur, lagi dia takut. Dia takut dengan gambaran dalam hidup dia tentang kematian itu. Jadi anak-anak sebut banyak kali, oleh kerana mati ini menjadi satu benda yang di hadapan kita, maka kita akan berhati-hati. Sebagaimana kita naik kenderaan, bila kita naik kenderaan, kita adanya brek, maka kita akan rasa selamat. Kalau cuba kita naik kenderaan, tiba-tiba kita tak ada brek, kenderaan kita naik ni tak ada brek, dia akan cepat untuk kita rasa terjerumus dan kita terperangkap di atas jalan raya itu. Sama juga dengan hidup kita ini. Hidup kita ni brek kepada kelajuan hidup kita yang disebut dengan mati. Mati ini dipanggil brek kepada kelajuan hidup seseorang. Sebagaimana kita naik kereta kita ni kita boleh selamat bila brek ditekan. Brek ditekan laju sangat, kita tekan brek, dia akan perlahan daripada laju kereta tersebut. Demikian juga hidup.
Hidup ni bila kita ingat pada mati, maka dia akan cepat pada kita tamak terhadap harta benda. Kita teringat pada mati, yang menyebabkan akhirnya ketamakan tadi hilang. Kita tadi sedap je cakap, katakanlah kita cakap sembang sedap, kita sedap-sedap makan, tiba-tiba kawan kita sebut ada orang tu mati pula tengah sembang sedap macam ni lah. Kita perlahan terus makan kita, slow je kita makan. Kerana apa dia? Kerana teringat pada mati. Ingat pada mati ni kita, yang menyebabkan pada diri kita akan terhenti seketika. Yang ni yang menyebabkan Islam ajar supaya kita sentiasa ingat pada mati. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut banyak kali tentang mati ni. Rasulullah kata, aksiru hadimul lazzat, perbanyakkan kamu sebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup kamu. Benda yang boleh menghancurkan lazat hidup ni apa dia? Bila tanya apa dia, ya Rasulullah, benda yang boleh menghancurkan kelazatan hidup, zikrul maut. Rasulullah SAW sebut tentang mati. Sebut tentang mati ni hancur lebur lazat hidup. Kita rasa nikmat tidur, kita rasa sedap tidur. Tiba-tiba orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dekat telinga kanan kita. Aku malaikat maut, misalnya contohnya. Dia bisik, aku malaikat maut, bingkah bangun terus kita. Kenapa bingkah bangun? Sedap tidur tadi kan? Ya, sedap tidur. Tapi apabila sebut malaikat maut tu, kita terjaga daripada nikmatnya tidur. Ini cara dipanggil demikian. Kita tengah-tengah apa dia? Kamu nikmat dalam berkeluarga, kamu nikmat dalam rumah tangga, seronok kita bernikmat dalam rumah tangga. Tapi apabila sebut tentang mati, hilang terus nikmat tadi. Kita seorang-seorang menghadap depan Allah, tak ada anak-anak lagi, tak ada lagi adik-beradik, tak ada siapa lagi yang boleh menemani kita kecuali amalan kita waktu mana kita menghadap depan Allah. Ini di antara kenapa kita diajar supaya ingat sangat tentang mati. Kita tak akan berani lagi nak buat dosa, tak berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ingat pada mati, kita bimbang. Kalau kita mati tengah buat dosa, macam mana hidup kita? Tak berani kita. Kalau kita teringat tentang mati ni, tak berani kita nak buat dosa. Tinggal solat, kita tak berani. Kenapa tak berani tinggal solat? Kan nanti tengah-tengah kita tinggal solat, tiba-tiba kita mati, kita takut. Kita buka aurat, tak berani kita buka aurat. Kenapa? Kerana kita bimbang, kalau aku tengah-tengah buka aurat ni, tiba-tiba aku mati, macam mana lah aku nak menghadap depan Allah? Tak berani nak buat dosa. Nak buat dosa ni, kerana apa dia? Kerana Allah dah sebut banyak kali, bimbanglah kamu. Dalam Al-Quran Karim cerita tentang innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Disebut dalam Al-Quran, sebut orang yang dimatikan oleh mereka Allah dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Dia buat apa dia? Dia buat maksiat. Dia mati itu tengah-tengah dia buat maksiat. Malaikat waktu mana masuk dalam kubur, mereka tanya tu kepada dia, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati? Handphone kamu ni ada gosip-gosip liar. Kamu mati ni dalam handphone kamu ni ada apa dia, SMS yang khianat ni. Kenapa? Kamu mati ni dalam keadaan yang di Facebook kamu tulis apa dia tu. Kamu mati ni, kamu mati dalam keadaan yang kamu buat maksiat. Mati dalam keadaan kamu tengah beratur beli nombor ekor, misalnya contoh. Mati dalam keadaan yang kamu tengah mengumpat orang. Mati tengah-tengah kamu berkaraoke. Kamu mati tengah-tengah kamu buat maksiat. Tengah buat maksiat, mereka tanya, kenapa kamu mati macam ni? Dia pun jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ni manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu mereka tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat pada diri kamu tu sempit sangat ke? Susah sangat ke kamu nak berhijrah di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu mereka kata, diam-diam sudahlah kamu, neraka jahannamlah untuk kamu. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ni seburuk-buruk tempat dalam hidup kamu. Orang ni sekian, anak sengaja apabila ditanya tentang MUI, bagaimana nak belajar dan apa benda yang perlu kita terus sama kita belajar ini sendirinya. Anak pilih kitab ni lah. Anak rasa sebab kitab ni anak tak mengajar lagi tempat lain. Kitab ni dibalik tabir kematian. Di tabir kematian ni, anak pernah mengajar di Masjid Al-Falah waktu malam, satu speaker dahulu. Tapi oleh kerana anak tak sambung, tak disambung untuk mengajar pada waktu malam
di Masjid Al-Falah itu. Jadi anda pilih untuk anda baca balik kitab ini, untuk anda khatamkan dengan jemaah sekalian. Dengan jemaah, kalau jemaah rasa kesudian untuk nak belajar kitab ini, kita sama-sama belajar kitab ini. Dan anda pun tak tahu dah sempat tak sempat habis kitab ni. Sebab kita belajarnya sekali sebulan je. Tak kena gaya, kita khatam dulu sebelum kitab ni. Dia salah satu tu dia. Di kita ni insya-Allah kita akan dan parahan sekian, anda tak tahu berapa jumlah dan parahan sekian nak dapatkan kat mana. Tapi kalau misalnya bulan depan kalian jemaah rasa bahawa perlu pada kitab ini, anda akan cuba tempahlah dengan penerbit ini. Kalau dapat di kawasan ini, siapa yang dapat, dia bolehlah untuk dibagi tahu. Tapi kalau dia tak dapat, bagi tahu kepada anda insya-Allah. Anda akan cuba dapatkan. Anda rasa kitab ni tak mahal pun, bawah RM50 ya kot. Mahal kerongsang kita lagi kot daripada kitab ni. Jadi kita harap supaya kitab ini kita akan baca, dan anda akan baca satu demi satu. Dan kita ni ada kitab ni lebih tersusun rasanya. Kalau kita belajar berbanding daripada kita datang menadah dia telinga. Kita dengar saja, dia beza di antara kita dengar saja dengan kita menadah kitab. Menadah kitab ni kita boleh dapat ilmu. Dan anda sebut banyak kali, paling tidak kalau kita mati nanti kitab ni ada lagi. Anak cucu kita boleh tengok, rupa-rupa ni aku belajar dah. Sempat juga dia belajar. Paling tidak ada saksi depan Allah nanti. Jadi anda rasa perhatian sekian bolehlah mula kumpul RM1 sehari, cukup dah. Jadi 30 hari mana RM30 nanti insya-Allah. Jadi kalau kita demikian lah. Tapi anda dipahamkan dah kumpul duit ni sejak kecil lagi rasanya. Jadi oleh demikian, insya-Allah kita akan baca kitab ni lah, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Satu. Yang keduanya, pada petang ni anda nak baca dulu kitab bab yang pertama ni. Walaupun jemaah-jemaah masih belum ada lagi kitab ni, tapi anda nak baca juga mukaddimah kepada pengajian kita pada petang ni ya. Itu mengenai kematian dan dorongan untuk selalu kita mengingatkan kematian. Dalam hidup kita ni kena sentiasa diingatkan tentang mati, dipanggil. Dorongan untuk mengingatkan mati. Ada 3 benda yang nak pernah sebut pada para sekalian, yang kita setiap hari yang kita kena ingat lebih pada 70 kali sehari. 70 kali sehari ni ada 3 perkara yang kita kena jaga. Yang pertama, kena banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pada 70 kali sehari. Siapa yang tak cukup lagi pada hari ini, selawatlah pada diri dia, banyakkan selawat. Mulut kita ni jangan berhenti daripada selawat pada Rasulullah lebih pada 70 kali sehari. 70 kali sehari ni amalan rutin dalam hidup kita yang diamalkan dan diajar. Sebut mulut kita ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan terhenti. Bahkan disebut dalam kitabnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia tak tidur selagi mana dia tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari. Yang disebut demikian. Try buatlah malam ni nanti. Rasanya tak sampai 70,000, 70 kali pun kita dah hanyut. Belum sempat 70,000. Ini cara kita ni, hidup kita biar lebih pada 70 kali sehari. Satu, selawat. Yang kedua dia taubat pada Allah, biar lebih pada 70 kali sehari. Tiap-tiap hari ni taubat biar ada. Taubat kita pada Allah. Taubat ni sama ada kita tahu yang kita buat dosa ataupun kita tak buat dosa. Dalam hidup kita ni sentiasa bertaubat. Taubat ni sentiasa ada dalam hidup kita. Kenapa kita taubat? Nak suruh kita sentiasa bersih. Sentiasa bersih. Sebagaimana kita, walaupun kita ni tak bergerak, tak banyak jalan, tak banyak benda yang kotor, tak berlumpur dan sebagainya, tapi kita mandi. Tiap-tiap hari kita mandi. Kenapa kita mandi? Bangun pagi dah ada lazim dah mandi. Kemudian tengah hari setengah orang mandi lagi. Petang mandi lagi. Malam nak tidur mandi sekali lagi. Orang tanya kenapa mandi? Tahu dia rasa kotor, rasa diri ni kotor. Kalau kita tanya kenapa rajin sangat mandi? Tahu rasa tak selesa je kalau tak mandi. Tak selesa tak mandi. Demikian biar kita rasa tak selesa kalau kita tak bertaubat pada Allah. Dalam mulut kita, sama ada mulut kita ataupun melalui perbuatan kita. Taubat ni ada 2. Satu, taubat melalui yang dinamakan dengan mulut kita. Mulut kita disebut, sama ada kita sebut tubna ila Allah, Allahumma ighfirli, kita sebut mulut kita.
Ataupun kita duduk diam-diam saja, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Mulut kita sebut demikian. Ataupun kita buat melalui perbuatan. Perbuatan menunjukkan kita taubat. Apa dia? Ambil Quran, riba je Quran, tanda kita taubat. Ini perbuatan. Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Tiap benda yang kamu buat, benda yang baik, dia menghapuskan segala benda yang salah yang kamu lakukan. Kita buat salah ke tiap-tiap hari ni? Ada buat salah. Tiap-tiap hari ni ada dosa. Cuma kita je tak perasan. Kadang-kadang bukan dosa mata, dosa telinga. Kadang-kadang tidak dosa telinga, dosa tangan. Tidak dosa tangan, dosa kaki. Tidak dosa kaki, dosa kulit, anggota badan kita. Tak dosa kulit, dosa apa dia? Dosa hati. Dosa hati ni ada. Tiap-tiap hari kan kita tengok bangun-bangun tidur, tengok muka suami kita. Hidup lagi orang tua ni. Macam contohnya ni. Kita tersebut dalam hati, tak sebut pada mulut. Waktu tu dosa, dia berdosa. Tapi nak bagi tahu pada suami yang kita buat dosa, takut terasa hati sangat. Akhir mulut kita bersebut Astaghfirullahaladzim. Habislah dosa kita kan. Maknanya dosa yang hati. Dosa hati kita ni ada. Kejap je kita nak datang prasangka kan. Yang dalam diri kita tunggu pukul 3, Ustaz ni tak datang lagi ni. Kemudian kita tunggu lagi, datang ke tak datang Ustaz. Kalau datang tu lewat, habis cepat dia tu. Kita ada je benda yang kita nak buat dosa. Nak buat dosa tu ada dalam hidup kita. Ada dalam diri kita ada. Dia datang benda-benda demikian. Habis datang benda demikian, buat dosa ada. Oleh demikian mulut kita sebut Astaghfirullahaladzim. Sebab tu Rasulullah SAW dia ajar pada kita dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa lazimkan kafaratul majlis. Kafaratul majlis ni, lepas pada satu benda yang kita buat, kena sebut Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah yang mulut kita diajar supaya kita kafar. Kita dengan suami kita dengan borak-borak-borak, jangan kita borak gitu saja, jangan. Lepas pada hanya senyap je tidur dulu. Jangan. Habis je kita sebut tak ada dah nak cakap ni. Tak ada dah. Suami kata tak ada dah. Okey. Sebut Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah dia panggil kafaratul majlis. Habislah dosa-dosa kita tadi. Kita tengok TV kan. Kita duduk tengok TV. Kita tengok muka pelakon ni lagi kita sebut. Kan kita nak buat dosa tu ada daripada kita. Nak mengata orang tu tak habis-habis dalam diri kita. Ada je benda yang kita nak kata. Misal contohnya, waktu tu lepas nak tutup TV tu, sebut kan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulut kita ni cepat je nak sebut. Benda tambah benda yang buruk lagi cepat nak sebut. Kita berbanding dengan nak sebut benda yang baik dengan benda yang buruk, mana yang cepat? Cepat buat benda yang buruk. Berbanding daripada kita buat benda yang baik. Orang suruh baca Quran, katakanlah suruh baca Quran, menguap terus. Kita demikian kita tadi kan tak mengantuk, kuliah je mengantuk terus. Start je kuliah, Allah mengantuk terus. Tadi tak mengantuk. Kita sebut demikian, tadi tak mengantuk. Buat je benda yang baik, dia mula jadi lemah je terus. Ini dia jadi demikian. Di antara benda yang baik dengan benda yang buruk, mana lebih cepat? Cepat benda yang buruk. Kita kan, kita buat benda yang baik ni, semua kita jadi penat je. Baca Quran penat je. Nak datang dengan kuliah ni, heret kaki. Nak datang ke tak datang? Nak datang ke tak datang? Datang jugalah, paksa diri datang lah. Datang nak test dengar ustaz ni boleh ke tak boleh. Kita sebut demikian. Kemudian kita datang dengar. Allah beratnya kita, lambatnya nak habis ustaz ni. Lalu pula tabung derma, lagi penat kita penatnya kita. Nak sebutnya bagaimana kita buat demikian. Tapi cuba ajak mengumpat. Tak payah ajak. Orang cakap je, tertawa tu sugar celik mata. Cuba kita mengumpat orang yang kita mengumpat sebelah orang tidur. Bingkah bangun orang tidur. Siapa boleh tanya? Sugar terus ni. Kita tengok contoh di antara daya tarik amal ibadah dengan maksiat. Jadi oleh kerana demikian, benda apa yang kita kena buat? Istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah.
Minta ampun, dia tak kira siapa lah. Dia ustaz ke, dia ustazah ke, dia siapa ke, dalam hidup dia kena bersedia untuk meminta ampun bila-bila masa dalam hidup. Ini benda-benda tambah-tambah. Kita ni senang nak ujub, senang nak jadi takbur, nak jadi ujub. Ujub ni kagum diri sendiri. Kita rasa hebat diri kita. Kita duduk depan cermin, tengok muka kita, lawa juga aku ni. Sekejap je nak ujub lah tu. Mula kita nak jadi ujub. Dia nak ujub ni, dia jadi rosak. Dia rosak habis amalan. Istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ni dia akan menutup segala keburukan yang kita lakukan sebelum itu. Dua. Yang tiga, tolong banyakkan ingat tentang mati. Berapa kali sehari? Lebih 70 kali sehari. Ingat mati ni kena ingat lebih pada 70 kali sehari. Ingat tentang mati. Ingat tentang mati ni bukan kita sebut mati, langgar tiang-tiang, langgar di bumi. Tapi ingat pada mati ni, cuba bayangkan macam mana saat kita dicabut nyawa. Dicabut nyawa ni macam mana? Allah jadikan penuh seni orang mati. Mati ni berbeza-beza. Sebagaimana seninya jodoh pertemuan, senilah juga kematian. Jodoh pertemuan kita ni, kita berjumpa dengan jodoh kita berbeza-beza. Ada orang yang jumpa jodoh main ting je, ting jumpa jodoh. Zaman dulu kan. Kemudian ada orang yang jumpa jodoh, yang dia benci itulah jodoh dia. Yang dia benci itulah jodoh dia dalam hidup. Seninya jodoh dia panggil. Allah jadikan jodoh ni tak sama. Ada orang yang jumpa dalam Facebook. Zaman-zaman sekarang kan, zaman-zaman kita sekarang, ada orang yang jumpa dekat kuliah, medan kuliah dahulu. Ada seninya jodoh, demikian juga seninya mati. Mati ni seni. Allah jadikan berbeza-beza keadaan orang. Dan waktu mana keadaan orang tu, cuba kita pilih kematian kita bagaimana. Mati kena kelar ke? Misalnya contoh, na'udzubillah tadi kan 2 hari yang sudah, seorang perempuan yang kena dikelar di tengkuknya dengan pisau tu 2 jam baru nak mati. Lepas pada 2 jam tu barulah dia meninggal dunia. Adik Nur Syahadat daripada UiTM Pulau Pinang. Elok dia pula baru je bersama dengan rombongan sahabat-sahabatnya Muslim Care ke negeri Kelantan, cuci rumah-rumah orang yang apa dia, orang-orang yang kena timba banjir. Tapi nak sebutnya jodoh pertemuan ini, kematian dia tu Allah jadikan dengan kematian penuh tragedi. Kita sendiri tak boleh bayar kalau dah nak mengambil anak perempuan kita, kalau dah dia tu adik-beradik perempuan kita, kalau dah dia ni orang yang dekat dalam hidup kita, macam mana dah dibayarkan saat 2 jam memerupuk untuk saat menghadap depan Allah. Ini jahat zalimnya si jantan ini. Nak sebutnya tak ada nilai langsung, boleh sampai ke ambil pisau, kemudian yang sampai tahap demikian. Ada orang yang demikian. Mati ni satunya, misal contoh, kena bom, lagi ngeri. Lagi ngeri kita sebut. Yang tak tahu siapa yang bunuh sampai hari ini. Walaupun dituduh orang ni yang mengaku tu nak gambarkan tentang bagaimana kematian itu berbeza-beza, itu berbeza-beza yang di kalangan kita ini. Kita kena belajar bagaimana mati orang yang mati dengan husnul khatimah, dan bagaimana matinya orang yang mati su'ul khatimah. Dan bila kita belajarnya di saat mana kita hidup ini, berapa lama kita kena belajar? 70 kali sehari. Tiap-tiap hari ni belajar macam mana saat roh nak keluar, bagaimana saat roh mula diambil nyawa kita, kemudian dicabut nyawa, lepas pada itu ditarik naik menghadap depan Allah, kemudian turun balik roh, tengok mayat yang terbaring, tak bergerak, kaku lagi, tak nyawa lagi pada kita. Kita tangan kita nak angkat tak boleh, kita nak apa dia, nak gerakkan kaki tak boleh. Kemudian orang datang buka butang baju kita. Cuba bayang, orang buka kain tudung kita, orang dah mula untuk usap-usap peluh-peluh kita ni. Cuba bayang di saat mana kita ni, orang dah mula dalam keadaan yang orang mula angkat badan kita letak atas tempat pembaringan, nak disiramkan air. Macam mana kita bayangkan di saat mana orang dah mula tekan ari-ari kita, keluar najis daripada perut kita, daripada ari-ari kita. Lepas tu cuba bayang orang dah mula lap badan kita, kemudian orang usung jasad kita letak di atas tempat pembaringan. Lepas pada tu orang ambil kain kapan, dah mula nak balut tu badan kita. Cuba bayang anak-anak kita buat apa waktu tu. Cuba bayang bagaimana persekitaran di saat itu. Kita seorang-seorang ni kejap lagi nak menghadap depan Allah.
nak menghadap depan Allah seorang-seorang. Waktu atas dunia, duduk seorang-seorang dalam rumah pun takut dah. Kita dalam rumah kan, panggil anak kita tak ada, panggil suami kita tak ada, panggil orang lain tak ada, duduk kat rumah. Kemudian nampak pula ni langsir gerak-gerak. Kita dalam rumah ni kilat pula macam. Waktu tersebut kita dah mula bergembang bulu roma. Mula merambang bulu roma. Duduk seorang-seorang dalam rumah. Ni bukan duduk seorang-seorang dalam rumah, dalam kubur seorang-seorang. Dalam kubur seorang-seorang, menghadap di hadapan Allah seorang-seorang. Depan kita tu tanah, bawah kita ni kedengaran cacing-cacing yang bergerak. Kemudian hujung kaki kita tu nampak diri dua orang malaikat munkar dan nakir. Kemudian dalam keadaan yang bau semacam saja, bau busuk yang amat sangat. Cuba bayang kita seorang-seorang, baru malam pertama, nak lalui 10 malam, nak lalui setahun lagi, nak lalui 20 tahun lagi. Suasana yang kita seorang-seorang dalam kubur. Benda ni lah yang diajar oleh agama supaya kita ni ingat. Cuba kamu kenangkan, cuba kamu lihatkan dalam diri kamu, supaya kamu ni tidak rasa bahawa dunia ini menjadi matlamat dalam diri kamu, tetapi akhirat itu menjadi satu keutamaan dalam kehidupan kamu. Ini agama datang. Agama datang, dia sesuatu di antara benda yang kamu kena ajar dalam diri kamu ni ialah ingat tentang mati. Ingat mati ni, kita pun sesak dada terus. Ingat mati ni, nyawa kita panjang, sangat panjang. Nyawa kita, kenapa panjang nyawa kita? Allah, bagaimanalah aku ni Quran tak boleh lagi baca, bagaimanalah aku alim ulama pun tak ada dalam hidup aku, bagaimanalah aku Rasulullah pun tak dekat dengan dia. Ini kita mula membaiki diri kita. Yang mana kita tak boleh, kita baiki terus. Nak suruh kita bersiap untuk menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang besar, kematian, dan dorongan untuk selalu mengingatkan pada kematian ini. Anda baca sikit dalam kitab ni, nak suruh kita tahu apa benda yang diajar oleh Imam Ghazali rahimahullah. Disebutnya, ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan menyintai kesenangan-senangan yang ada ni, pasti hatinya lalai daripada mengerti kematian. Kita hidup dengan dunia, kita lalai terhadap kematian. Siapa yang ingat akhirat, dia teringat terus mati. Hidup dengan dunia je, leka dengan dunia. Duduk depan TV, tengok Upin dengan Ipin. Cerita lepas Upin dengan Ipin, Tom and Jerry pula. Kita sambung pula dengan cerita demikian. Kita akan jadi leka dan meleka. Sambung habis. Farhana sekarang bayang, Farhana sekarang bangun daripada tidur, Farhana sekarang akan terfikir, nak makan apa pagi? Kita akan fikir terus, nak makan apa pagi? Kita berkata goreng bihun nak, kita pun siapkan goreng bihun. Kemudian lepas goreng bihun nak buat apa pula? Kemas rumah lah, kemas rumah. Lepas kemas rumah nak buat apa pula? Dah anak-anak dah pergi sekolah semua dah, tak ada orang dah. Nak buat apa dia? Kita duduk depan TV lah. Depan TV, tengok cerita sekejap. Lepas tengok cerita buat apa? Baring lah. Kemudian lepas pada baring, bangun daripada baring, nak buat apa lagi? Kita jalan lah, bersiap-siap petang-petang. Lepas pada bersiap-siap petang-petang, malam nak buat apa? Kita makan tom yum lah, misalnya. Kemudian lepas tu tidur, besok bangun lagi. Begitulah rutin hidup ini. Begitulah rutin dalam perjalanan hidup kita ni sendiri. Berapa lama kita boleh bertahan ini? Berapa lama? Sedangkan masa umur kita sedangkan masa kita semakin dekat, hidup kita jadi lalai, leka terhadap kehidupan ini sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kan ada orang yang ditipu daya dengan apa dia? Tipu daya ni, ada ulama ajar ditipu daya dengan harta. Harta, yang bekerja harta ni, dia cari harta sampai dia rasa bahawa harta itu menjadi Tuhan dalam hidup. Tuhan dalam hidup dia. Ini ramai orang yang jadi demikian. Kalau ada harta, barulah kita ada kuasa. Kalau kita tak ada harta, kita tak ada kuasa. Ada rasa demikian. Agama ajar, jangan nampak demikian. Harta ni bukan menjadi kuasa. Kan ada orang kata money is power, money menjadi kuasa. Kadang-kadang orang sebut no money no talk, dia sebut. Tak ada duit, jangan cakap lah. Duit itu menjadi keutamaan. Ada orang yang rasa dunia ni dengan duit. Datang Islam kata tak, duit tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Kalau nilai ukur di sisi Allah duit, nescaya Qarun itu jauh lebih bernilai daripada itu. Rasulullah ajak fikir.
Qarun kaya? Ya kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor unta. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun di mana. Hidup dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni kita rasa dunia kita ni apa dia? Dunia kita ni kerana pangkat kan? Orang kita kan berebut kan nak pegang jawatan. Lagi besar jawatan, dia rasa lagi mulia. Aku ada jawatan, aku jadi mulia. Kerana orang kita kan rasa bangga. Dapat datuk, bangga. Dapat Tan Sri, lagi bangga. Dapat pangkat tinggi, lagi bangga. Kebanggaan pada dia. Nilai Islam begitu kan? Islam tak pernah nilai orang dengan pangkat. Kalau pangkat itu menjadi mulia di sisi Allah, nescaya Fir'aun itu jauh lebih mulia daripada kita. Anak-anak biasa sebut demikian. Fir'aun besar pangkat dia, besar. Pangkat Fir'aun ni besar tak besar, sampai peringkat dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Dia sebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Kata Iblis, aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Ada juga manusia yang hidup mengaku dia Tuhan. Pangkat tak menjadi nilai ukur. Allah tenggelamkan Fir'aun dan disimbolkan kezaliman. Hidup ni muliakan ukur. Berapa ramai kan orang menghabiskan masa untuk menjaga kecantikan. Jaga kecantikan ni beribu-ribu habis. Nak suntik ni vitamin C dalam muka. Nak suruh muka tak berkedut di mana. Tapi berkedut juga. Nak suruh apa ni? Nak suruh dia cantik ni macam-macam gaya orang menghabiskan wang, duit semata-mata nak suruh jaga rupa dia jadi cantik. Kalau lah cantik nilai ukur di sisi Allah, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan hitam kulitnya, kemudian apa dia kerinting rambutnya, tebal bibirnya, tapi Allah muliakan Bilal. Bilal bin Rabah teruk. Ada lagi yang lebih teruk pada Bilal. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu hitam, Sa'ad bin Mu'az jauh lebih hitam lagi. Hitam tak hitam Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam tu bukan hitam biasalah, hitam metalik senang hitam. Nak gambarkan hitam sungguh-sungguh Sa'ad bin Mu'az. Tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az. Ada lagi yang teruk daripada Sa'ad bin Mu'az? Ada. Siapa dia? Yang disebut dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu lebih teruk wajah dia. Tapi Rasulullah SAW cium jasad, cium dahi Julaibib, sehingga kan waktu mana dicium Julaibib ini, Rasulullah menangis waktu mana dia gugur dalam perang Uhud itu sendiri. Maknanya hidup kita ni terleka dengan dunia. Atas dunia ni leka dengan harta benda, leka dengan apa dia pangkat, terleka dengan yang disebut dengan rupa, dan satu lagi anak-anak melekakan hidup. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, disebut dalam Al-Quran. Selain daripada dua tiga perkara ni yang melekakan hidup kita atas dunia ni, yang disebut dengan anak-anak. Sehingga kan Allah pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Disebut dalam Quran, wahai orang beriman pada Allah, jangan kamu dilekakan hidup kamu dengan anak-anak kamu dan wala auladukum, harta benda kamu dan anak pinak kamu, an zikrillah, daripada mengasihi Allah. Kita kan, kenapa kita kadang-kadang di kalangan kita, dia kata, kita tanya, kenapa tak pergi masjid? Dia dengar kuliah, susah Ustaz, anak-anak tak ada orang nak jaga. Anak-anak ni sedang besar, nak datang ke masjid susah. Nanti pergi masjid orang mandang dia. Kita bawa anak-anak, susah disebut demikian. Akhirnya tak bawa anak-anak, dia pun tak datang jaga anak. Anak dah besar dah, kita pun tanya dia, dah anak besar-besar dah, jom nak datang masjid. Susah lah Ustaz, cucu-cucu tak ada orang nak jaga. Cucu-cucu pula tak ada orang nak jaga. Akhirnya dia dilekakan dalam hidup. Ini terleka. Kita ni terlampau rapat sangat dengan keluarga, terleka juga kita.
Terleka juga kita kan. Berapa ramai orang yang anak-anak balik daripada asrama tak pergi semayang masjid. Kenapa? Semayang kat rumah sudahlah, kerana anak-anak dah balik. Dia akan jadi demikian. Ni maknanya benda yang lekakan di dunia. Lekaan dalam dunia ni, kalau kamu terleka dengan 4 perkara ni, maknanya kamu tertinggallah akhirat. Tertinggallah akhirat dalam hidup kamu. Akibatnya kematian itu kamu tak rasa. Akibatnya jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membenci sebut mati. Kalau para hadis sekalian sudah melimpah dalam jiwa kita di 4 perkara ni, yang disebut ni 4 perkara ni, sebut mati tak nak lagi. Kenapa? Kalau mati, habislah kita benda ni. Kalau mati, habislah bangkat ini. Kalau mati, habislah yang disebut dengan anak pinak ni, tak boleh nak kubur lagi dah. Kalau mati, habislah rupa baras kita. Tak ada lagi. Orang cantik mati, misal contoh, mati dia macam Allah ya rahmah Nur Syahadat ni, misal contoh, cantik dia, cantik, Allah jadikan dia cantik dah, ada rupa orang. Tapi apabila dia mati, pucat wajah, tak ada lagi wajah yang ceria meria sebelum daripada mati tu. Tak ada dah, kejap lagi dah masuk ke kubur. Apabila masuk saja dalam kubur, berapa hari boleh tahan? Seminggu. Lepas seminggu dah bulat dah, dah keluar dah. Dah tak ada lagi wajah yang cantik tadi. Jadi sebelum mati jadi benci. Janganlah mati. Setengah-setengah orang kan, kalau dia tengah-tengah seronok-seronok ni, naik bawa kereta tu, tengah seronok-seronok, anak dia tepuk je, bang, laju dia bawa kereta ni, kan accident mati kita. Katanya anak, dia marah tu anak dia, jangan sebut-sebut dah accident ni, kan mati sungguh kita. Takut pula dia mati. Anak dia tegur benda yang betul, tapi nak sebut ni gambaran bagaimana takut mati. Kan nak gambarkan tentang bagaimana apabila kamu tak terlampau seronok, kamu akan jadi lupa terhadap kematian. Ini yang digambarkan demikian. Justru itu dia membenci dan dia tak suka. Mereka itulah yang disinggung dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah sebut dalam Quran, sebut pada manusia itu, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kalaulah kamu hidup cuba melarikan daripada mati, tak nak mati ni, tak nak mati, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu mendatangi kamu. Kamu lagi, mati itu datang. Berapa kali sehari malaikat maut ni datang jengah muka kita? Disebutnya sebanyak 7 kali sehari. Dalam satu kitab dia cerita lebih pada 70 kali malaikat maut tu datang tengok. Ada satu hadis kita, tiap kali mana kedengaran azan, malaikat maut datang tengok, bersedia ke tak bersedia, bersedia ke tak bersedia. Ini disebut tiap-tiap hari ni kubur ni panggil nama kita 70 kali sehari. Nama kita ni Ahmad Dasuki, dah bersedia ke belum kan? Dipanggil. Tanah yang nak dikuburkan kita ni tiap-tiap hari panggil 70 kali sehari. Itu yang Ana pernah sebut kan. Ada kadang-kadang kita tengah-tengah makan, kita tersedak. Sedap tu, kita kata siapa pula sebut nama kita. Kita jawab pada dia, kubur. Kubur sebut nama kan. Siapa yang sebut, siapa sangat nak sebut nama kita. Yang tentu nak sebut sangat nama kita ialah kubur. Tanah kubur kita tu 70 kali sehari panggil nama kita. Bila dah bersedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Kamu lagi daripada mati, fa innahu mulaqikum. Mati itu mendatangi kamu. Lepas pada kamu mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jemaah tengok dalam surah Jumaat ya. Balik nanti tengok dalam surah Al-Jumu'ah, baca ayat ni. Allah cerita tentang lepas pada kamu mati, kamu balik pada alam ghaib. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Alam ghaib ni maksudnya apa dia? Alam yang kamu tak nampak tengok pandangan mata kamu. Masuk dalam kubur, orang lain tak nampak dah. Tak payah masuk dalam kubur. Waktu mana kita mati itu dah jadi alam ghaib tu. Roh kita ni keluar je. Roh kita ni berada kat mana? Berada hujung kepala. Lepas pada keluar je, roh daripada jasad ni menghadap depan Allah, turun balik. Duduk kat mana? Hujung kepala kita. Tengok siapa yang datang ziarah kita. Dia nampak tu.
Kita buka muka dia, kita tengok Allah, sahabat kita, dia tengok dia kita. Roh tu memandang dia muka kita. Siapa yang datang, siapa yang borak, siapa yang suatu disebut dalam satu hadis Rasulullah cerita, kalaulah ada orang yang dibenci atas dunia, mayat ni dia tak suka sebelum daripada ni dengan seseorang itu, jangan benarkan dia masuk jumpa dengan mayat. Kenapa jangan benar? Kerana roh ni terseksa. Roh ni terseksa. Kadang-kadang kita kata, alah dia dah mati dah, biar-biar je lah. Tak, dalam hadis Rasulullah cerita. Dalam hadis Rasulullah, kan ada kita ni atas dunia ni, kita ada orang-orang tertentu yang kita tak suka tengok dia. Tengok dia ni menyakitkan hidup kita. Ada orang yang kita jumpa dengan dia, kita rasa lapang dada, rasa nikmat dia jumpa dengan dia. Tapi ada orang yang kita jumpa dengan dia, bernanah je telinga kita. Kita ni, kalau boleh kau ni jangan ada dalam hidup aku, boleh tak? Ada orang yang jadi media, yang perangai dia, sikap dia tu menyebabkan sesak dada dia. Orang ni, kalau kita meninggal dunia, pesan pada anak-anak kita, jangan benarkan dia masuk. Kenapa jangan benarkan dia masuk? Dalam hadis Rasulullah kita, kerana roh ni memandang dia, memandang siapa yang datang. Siapa yang datang? Apabila anak-anak dibenarkan, orang ni masuk, orang ni masuk, kamu ni tak hargai langsung. Kamu ni tak jaga langsung hati aku. Aku ni terseksa melihat keadaan ini dipanggil. Yang ni yang menyebabkan kita je di alam gaib. Kita nampak ke nampak? Bahkan kalau depan nanti kita akan jumpa waktu mana orang mandi mayat kita ni, mulut kita ni, roh ni, dia akan sebut perlahan-lahan jirus air tu, sakit mati tadi belum habis. Jangan kuat sangat. Sehingga kan sunat kan, kalau orang meninggal dunia, siapa-siapa nak mandikan mayat orang, jangan dia jirus, ambil air tu jirus. Lebih macam jirus bunga kan. Kena buat macam mana? Kena ambil telapak tangan ni. Sunat hukum dia, jirus atas telapak tangan ni. Kemudian kenyih. Kenapa kenyih ni? Dengan tujuan sakit. Sakit, mayat ni sakit. Kita tak rasa je, dia melecur seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang dia tak kena. Depan nanti kita akan jumpa dalam bab ni. Cerita mengenai bagaimana kuku dia sudah menjadi warna coklat. Bagaimana saat mana roh ni nak menghadap depan Allah, bagaimana keadaan yang berlaku ni. Jadi kesakitan yang terpaksa dia tanggung ni, yang terpaksa dia tanggung tadi, menyebabkan dia sudah berada di alam gaib. Sebab tu mayat di antara benda yang perlu disegerakan dalam Islam ialah kebumikan mayat. 3 benda kan. Solat kena segera. Disebut dalam hadis Rasulullah, jangan lewatkan solat. Rasulullah pesan segerakan solat, di antara benda yang segera. Kemudian yang kedua, mengahwinkan anak perempuan kita dan anak lelaki kita. Rasulullah pesan tu segera. Jangan tangguh lambat sangat, jangan. Anak-anak kita tengok dia dah mula kenyik mata tu, dia dah mula ada gaya-gaya nak rumah tangga, kahwin cepat-cepat. Kahwin cepat. Rasulullah SAW pesan demikian. Percepatkan perkahwinan anak perempuan dan anak lelaki. Jangan lama sangat. Lambat sangat. Umur berapa? Dah 32 tahun tak kahwin-kahwin. Kerana kita melambatkan. Dia nak kahwin umur 21, kita marah. Dia kata nak bagi makan pasir, kita berbeza. Padahal masa dia dah sampai dah. Masa dia dah rumah tangga dah sampai dah. Tiba-tiba kita lambat. Rasulullah suruh cepatkan. Yang ketiga, Rasulullah kata pada dia, percepatkan pengkebumian mayat. Jangan lambat kebumikan mayat. Kebumi mayat ni satu benda yang disyaratkan dalam agama. Tengok senang King Abdullah yang mati baru ni, yang meninggal dunia baru ni. Kejap dia, tak sempat. Menteri-menteri luar datang ni, negara-negara lain datang, tak ada dia dah, kebumikan cepat. Kebumi, dengan dia kebumi cara macam tu, dia beritahu ada 500 orang masuk Islam. 500 orang bukan Islam. Tengok cara seorang raja dikebumikan tu ni. Ringkas, tak ada tunggu meriam nak tembak dulu ke, tak ada yang nak kena tarik dengan pedati ke, tak ada benda yang, tak ada kena letak junjung dulu, susun dulu, kemudian kena bergerak. Tak ada, cepat dikebumikan cepat ni. Yang diajar cara Rasulullah SAW ini, maka dengan cara demikian ramai orang masuk Islam. Ni kanda pun tak ada. Nak sebutnya kanda pun tak ada. Tak begitu je. Musuh-musuh begitu duduk atas. Walaupun dia seorang raja,
Kerana apa dia? Kerana masuk dalam kubur, malaikat tak tanya, kamu raja ke tak raja? Kamu raja ke tak raja? Tak, malaikat tak tanya. Kamu macam mana kamu dengan Tuhan kamu? Bagaimana kamu dengan Rabb kamu? Yang ni yang anak kagum sikit dengan Sultan Banten. Jenazah pun tak ada simen aja sembahyang jenazah. Tak ada letak. Ada apa pun, ada macam. Itu cara yang sebaik. Nak ajar dan nak ajar pada kita supaya kita ni belajar untuk kena faham. Inilah ajaran yang diajar dalam agama. Memudahkan, jangan memayahkan. Kita ni tak, kita ni raja pun tidak, apa pun tidak, tapi tunggu ni. Tunggu nak ke bumi mayat. Kadang-kadang meninggal dunia hari ni, besok baru nak ke bumi. Kadang-kadang lambat. Sekarang jadi budaya kita melambatkan perkebumian. Tak. Dalam Islam suruh cepat. Kenapa? Dia sudah kembali pada alam gaib. Alam gaib itu sendiri. Anda sebut tadi apa dia? Sultan Kelantan yang sekarang, yang Sultan Muhammad kelima ni beza sikit daripada Sultan lain. Ialah anak-anak terasa sebab baru anak dijemput Syamah depan dia. Depan dia tu 3 kali tukar tarikh. 3 kali nak suruh Ustaz Ahmad Dasuki ke Syamah. Dia minta dengan setiausaha istana. Dia kata bila tarikh yang Ustaz boleh. Bukan bila dia boleh tak, bila Ustaz boleh. Anak mula-mula anda bagi tarikh ni, anda tak boleh. Kemudian anda cancel. Dia kata tak apa, Ustaz bagi tarikh yang kedua. Tarikh yang kedua, anda bagi pula tarikh yang kedua, anda cancel pula. Cancel pula. Dia kata tak apa, ambil tarikh ketiga. Hari ketiga tu baru anda datang di Masjid Muhammadi tu. Syamah, dia datang sama je. Datang dengan pakai jubah yang paling murah tu lah. Jubah tu pula RM45 dia tanya. Jubah yang dia pakai, orang lain semua pakai semak-semak, letak keris belakang depan orang lain. Dia tak ada apa-apa, duduk. Kemudian waktu mana nak Syamah ni beza dengan Syamah tempat lain. Anda sebut nama dia sikit, lepas itu jangan sebut nama-nama orang lain. Nama selawat pada Rasulullah, kemudian sebut nama dia. Ustaz terus sebut apa yang Ustaz sebut. Ada sebut demikian. Lepas tu Ustaz biar habis dulu, barulah kita. Lepas pada tu dia kata Ustaz habis dulu poin, barulah kita sembahyang isyak. Kalau Ustaz tak habis poin, jangan berhenti lagi sembahyang isyak. Nak dia pesan dah awal-awal. Maknanya memang sempoi lah Sultan Kelantan. Lepas sembahyang pun datang bangun salat macam orang kebanyakan ramai-ramai. Cara yang dilakukan. Mudah-mudahanlah dia belajar dengan keadaan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ini panggil alimul ghaibi wasyahadah. Dipulangkan pada alam ghaib. Lepas pada kamu pulang pada alam ghaib, kamu akan balik penyaksian wasyahadah. Lepas pada kamu letak dalam kubur, kamu mula tunjuk, Allah mula tunjuk satu-satu. Kamu tengok 3 langkah terakhir yang meninggalkan aku. Kamu tengok bagaimana amalan kamu di bawah. Kamu tengok bagaimana persiapan kamu untuk menghadap depan aku. Allah mula tunjuk satu-satu. Di alam syahadah. Syahadah Allah tunjuk. Beruntung kalau kita kejar je. Mereka tanya, "Ma rabbuka?" Kita jawab, "Allahu Rabbi." "Wa ma nabiyyuka?" "Muhammad Nabi." Kita boleh jawab. Tak sampai 5 minit, selesai jawab. Tapi jangan pelik sampai orang sampai 70 tahun tak habis-habis lagi. 70 tahun tanya, ditanya lagi sampai peringkat tak selesai. Ada orang yang selesai cepat, tanya selesai dah. Memang ahli syurga, confirm ahli syurga. Petang tu mereka tunjuk terus bagaimana mentari yang tenggelam matahari tu. Waktu disebut dalam hadis Rasulullah cerita, waktu mana tenggelam matahari hari pertama di alam barzakh, dia berada di alam barzakh, di ahli syurga ni. Mereka tunjuk, tengok tu matahari sedang tenggelam. Dia dalam keadaan duduk ni, didudukkan dia meluruk, jatuh kain kapan tu. Turun ni, dia nampak dalam kubur dah dia ni. Dalam kubur dah dia ni. Kemudian dalam keadaan demikian, mereka tunjuk di tempat dia bagaimana tenggelam matahari. Dia bingkah nak bangun solat. Nak solat mereka, aku tak solat asal lagi. Teringat tak solat asal lagi. Mereka kata, "La salata laka wala siyama laka wala hajjata laka." Tak ada dah sembahyang untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah numu kallal arusa. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk dia. Maka dia buka tempat dia dan dilapangkan makam dia, tempat dia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita lah, mudah-mudahan kita. Harap-harap jangan sampai kita kecewa dia. Menghadap depan Allah, tiba-tiba malaikat tanya, tak lepas-lepas nak jawab depan Allah.
Jangan main-main. Malaikat tanya ni, ada seorang hamba Allah tu yang nak cerita di Masjid Al-Falah kat ni. Padan dia satu je amalan dia buat. Amalan apa dia? Yang ditanya, Nabi Isa bangkitkan dia. Nabi Isa di antara Nabi yang boleh bangkitkan orang yang mukjizat dia boleh bangunkan orang dah meninggal dunia. Nabi Isa bangunkan dia. Dia tanya, bagaimana keadaan kamu? Aku sedang disoal oleh mereka. Mereka tanya tentang apa? Tentang bagaimana akunya menjual kayu api. Kemudian aku dah jual dah kayu api semua. Oh, yang beli tersebut dia suruh hantar ke rumah dia. Aku hantar ke rumah dia. Dalam perjalanan aku pikul kayu api nak hantar ke rumah dia. Aku ambil ujung kayu, aku cungkil gigi. Gunakan untuk cungkil gigi. Kerana itukah kamu tanya? Ya, ditanya tentang kayu cungkil gigi itu selama 70 tahun tak selesai. 70 tahun tak selesai. Kita ni bukan ambil kayu cungkil gigi. Kita ni ambil hak orang, ambil maruah orang. Kalau kita buat benda demikian, lamalah kita nak menjawab di hadapan Allah SWT. Pasti kita jangan terambil, terbuat yang hak orang, jangan kita ambil yang. Kadang-kadang kan kita nak suruh besar sikit tanah kita buat, masukkan dalam tanah orang, tukar batu. Kemudian orang di kampung-kampung tu alih batu, gali batu tu, alihkan batu, batu tu sendiri, sehingga kan berapa depa dia ambil tu tanah orang, panggil jumpeng balik, kemudian buku balik. Dapat memang dah masuk batu dalam tanah orang. Habis banyak mana kita dah tanam pokok buah-buahan, kita dah makan banyak mana, dosa banyak mana kita makan. Itu hak orang, jangan diambil. Jangan diambil hak orang. Walaupun satu sen hak orang, dia tetap hak orang yang perlu kita pulang. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kamu akan didedahkan dengan amalan yang kamu kerjakan. Manusia pada dasarnya terbahagi ke dalam 3 golongan saja. Tuan kitab kita, insyaAllah 3 golongan ni kita sambung bulan depan, insyaAllah. Mudah-mudahan tentang yang pertama ni kita bincang, dan insyaAllah terhaniskan kita akan sambung pengajian. Kata tak syok anda baca seorang-seorang, tak rasa seorang. Kalau terhaniskan ada kitab ni, Ustaz, ada 3 golongan tu surah Al-Fatihah. tak ada. Dia baru dia nak huraikan mengikut Imam Ghazali. Sabar, tunggu minggu depan, tunggu bulan depan, insyaAllah kita akan sebut 3 golongan tersebut, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.